Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aura kedamaian, salam hijrah diri. Hari ini kita mahu membicarakan tentang kaedah untuk membangkitkan ataupun menetralkan tenaga-tenaga yang negatif pada diri supaya kita menjadi lebih tenang, lebih harmoni, dan yang utamanya supaya kita dapat menjadi lebih positif dan lebih bersemangat untuk menjalani kehidupan seharian kita. Bercakap tentang warna, salah satu peranan warna adalah dapat membangkitkan ataupun menaikkan ataupun menguatkan kita punya respon ataupun kita punya kesan terhadap pengaruh ataupun warna tersebut. Jadi memahami tentang konsep peranan warna ini tadi, rupa-rupanya setiap warna itu tadi dapat dibangkitkan dengan hanya melakukan visual ataupun imajinasi terhadap warna tersebut. Lalu kita akan merangsangkan warna-warna ataupun kesan daripada warna-warna tersebut kepada sistem bioenergi kita. Dalam arti kata lain, maksudnya kita nak hasilkan warna merah contoh. So kita tidak perlulah berpakaian merah semata-mata, walaupun itu salah satu pilihan yang boleh kita buat. Untuk menghasilkan tenaga merah ataupun efek warna merah yang membawa kepada tenaga yang positif, yakin, berani. So kita boleh dengan hanya melakukan kaedah meditasi untuk memvisualkan warna merah sepanjang ataupun semasa melakukan kaedah meditasi tersebut. Jadi hari ini kita nak membicarakan tentang bagaimana nak melakukan meditasi merah sebagai meditasi yang saya namakan sebagai meditasi untuk bangkitkan stamina diri. Merah adalah frekuensi tenaga yang memberikan efek sesuatu yang fizikal dan bersifat aktif. Jadi orang yang melakukan kecerdasan fizikal, bersenam, berlari, melakukan aktiviti bersukan, mereka yang selalu lasak, selalu agresif ataupun selalu positif dan bersemangat adalah mereka yang cenderung untuk mengaplikasikan warna merah dalam aktiviti seharian. Kerana itu kita lihat bagaimana untuk membangkitkan keyakinan dan bagaimana untuk meningkatkan lagi prestasi sesuatu pasukan, kadang-kadang disatukan dengan uniform ataupun jersey ataupun kita kata warna tema merah. So kita lihat mereka menjadi lebih agresif, ceria, bersemangat, positif dan akhirnya menghasilkan sesuatu yang bersifat stamina, kekuatan. Jadi pada tubuh kita sendiri, merah ini umpama darah, sendi, tulang, saraf kita yang memang Allah Ta'ala buat. Walaupun tulang tu warna putih, di dalamnya adalah tempat kilangnya sel darah merah, kemudiannya dibalutkan dengan isi yang merah. Jadi seluruh tubuh ini tadi dibalut dengan isi sistem darah yang mengalir ke seluruh badan dan tulang-tulang yang ada di seluruh daripada kepala sampai ke hujung kaki. Jadi semua ini memerlukan rangsangan frekuensi tenaga stamina ataupun tenaga kekuatan, iaitu daripada tenaga merah. Jadi merah ni merupakan sesuatu warna yang asas ataupun yang pertama. Jadi kalau anda sering rasa hilang semangat, anda rasa tidak berstamina, anda rasa lemah, lesu, anda rasa bila dikecewakan, bila menghadapi sesuatu masalah, bila kena marah, anda rasa tertekan, anda rasa down, anda rasa tidak mahu keluar rumah, tidak mahu pergi jumpa orang. Jadi itu semua adalah efek-efek apabila tenaga merah mula hilang ataupun tidak stabil pada alam diri. Dia jadi yang negatif, dia bukan jadi yang positif. Ingat, tenaga ini kadang-kadang dia berubah bentuk. Dia boleh jadi warna lain atau dia boleh jadi warna yang sama tetapi sama ada dia bersifat positif, efek yang positif atau negatif. Kalau terlalu lebih juga negatif, kalau terlalu kurang juga negatif. So dia kena harmoni, ideal ataupun kita namakan homeostasis. Lalu hari ini saya nak kongsikan tips meditasi untuk cakra ataupun untuk warna merah. So apa yang anda perlu buat, mulakan dengan kalam ta'awuz, auzubillahi minasyaitonirrajim.
Kalam basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Duduk pada posisi yang selesa. So kaki sebaiknya di lantai. So kemudian duduk dalam keadaan yang bersandar. So kalau dapat kaki mencecah lantai lagi baik. Kalau tak ada, carikan lapik supaya anda dapat masih lagi pijak pada lantai. So bersandar sempurna. Kemudian rehat dan rapatkan pinggul pada tempat sandar supaya tulang belakang anda itu tadi lurus. Dan anda boleh tegakkan kepala, tidak terlalu ke kiri ataupun ke kanan, ke kiri ataupun ke kanan. Anda fokus kepada hadapan dan boleh tunduk sedikit macam kita sedang solat kan. Solat dia akan tunduk sedikit menghadap ke sejadah. Dan pada bahagian atas ni tadi maknanya dia ada sedikit kecondongan. Macam kita punya ubun-ubun ni tadi, dia tidak terlalu tegak, dia condong sedikit ke arah itu. Macam bumi, planet bumi, kita bukan paksinya macam tu. Paksinya sengit. Dan kita berpusing sengit. Kita berpusing tu condong, dia ada kecondongan. Sebab tu kita dengan sengit ni tadi saja pun kita dah menghasilkan musim-musim yang berbeza, efek-efek kepanasan yang berbeza di mana kita berada. Okey. So apa yang kita nak buat? Step pertama tadi ta'awuz, step yang kedua kalam basmallah, step yang ketiga lihat pada posisi, betulkan posture dan posisi bersandar, tidak silangkan kaki, tidak silangkan tangan, dan tangan direhatkan pada bahagian bawah sekali, iaitu pada bahagian hampir dengan peha ataupun pada bahagian ari-ari. So kalau ini saya letakkan lapik, kalau tak ada lapik, contoh tak ada lapik, so anda boleh letakkan dekat dengan bahagian peha, pangkal peha, bukan di hujung peha. Jangan tegangkan tangan, so rehat, bengkokkan tangan di pangkal peha ataupun di bahagian depan ari-ari, di bahagian depan ari-ari. So letakkan tangan sedemikian macam tu. So kalau nak letak lapik pun boleh, tak letak lapik pun tak apa. So letak lapik tu jadi tinggilah sikit kan. Ni macam pengantin bersanding pula kan. Macam tu. So ini yang ketiganya posture. Yang keempatnya kita terus saja melakukan kaedah pernafasan dan meditasi. Bagaimana? Iaitu kita pejamkan mata, kita rehatkan tubuh dan mula perhatikan pada nafas. Ini pernafasan asas ya. Dan anda boleh ulang kaji pada tips-tips yang lalu tentang teknik-teknik pernafasan yang telah dikongsikan, ataupun teknik-teknik meditasi secara langsung atau tak langsung yang telah dikongsikan. Jadi tenang, atur nafas sempurna, tarik nafas tenang, lepas nafas, tarik nafas tenang, lepas nafas. Kalau anda perhatikan, saya melakukan pernafasan pada bahagian abdomen, di mana bahagian perut saya tadi bila saya tarik nafas dia akan lebih kembung ataupun buncit. Lepas nafas dia akan kempis semula dan hembuskan nafas melalui mulut. Tarik nafas, lepas nafas. So yang keempat tadi, selepas betulkan posture, yang keempat bernafas sempurna, masuk mod meditasi. Dan apabila dah masuk mod meditasi, anda kena pejamkan mata lah. Pejamkan mata supaya tak banyak gangguan, kurangkan bunyi-bunyi, mungkin boleh pasang muzik yang sesuai, ataupun alunan zikir, terapi, alunan bacaan Al-Quran. So anda tenang. Dan sekarang di dalam bayangan minda, yang kelima, di dalam bayangan minda, dalam imajinasi, dalam fantasi, dalam anda punya visualization, anda visualkan pada minda berbola tenaga merah, berbola tenaga kemerahan. Anda bayangkan macam cahaya merah, macam saya tunjuk ni tak nampaklah cahayanya kan. Bayangkan macam ada bola dan dia berwarna merah. Dia mula macam berkembang, dia memancar. Bila bola tu dia seluruh arah lah, dia berkembang. Anda menggunakan bayangan, anda bayangkan macam bola berwarna merah, dia mekar dan berkembang. Cahayanya mekar dan berkembang macam matahari, tapi dia warna merah. Mekar, mentol warna merah tu mekar, berkembang, makin besar, makin besar. Di mana? Pada bahagian tubuh, pada bahagian ari-ari, di base chakra, pada bahagian tulang pinggul. Kalau bahagian belakangnya, di bahagian tulang pinggul anda bayangkan dekat
tulang punggung tu, dekat tempat anda duduk ni, dekat punggung ni, cahaya merah itu mekar berkembang macam di tempat di mana pakaian seluar dalam kita berada, di mana kita punya underwear ni berada, di situnya kemerahan anda bayangkan berbola di dalam diri, bukan di luar, bukan di atas pusat, di tepi pinggang, bukan di belakang pinggul, bukan, di dalam tubuh, iaitu dekat dengan tulang belakang. So anda bayangkan tulang belakang kita, atau cari di mana tulang belakang tu, okey, di bahagian dalamnya. Di bahagian dalamnya tu maknanya kalau kita boleh nampak di dalam tubuh kita tu, di dalam tu muncul cahaya pada tulang ekor tu macam bola berwarna merah, mekar dan berkembang. Mekar dan berkembang, dia berdenyut mekar dan berkembang. So teknik yang kelima, dah pejamkan mata, dah bernafas, kemudian kita gunakan visualization. Kita bayangkan, imajinasikan pada base chakra, pada cakra akar, cakra dasar, pada tulang pinggul tu berbola cahaya merah mekar berkembang. So kita tarik nafas, lepas nafas, tarik nafas, lepas nafas. Waktu tarik nafas kita ke perut tu, cahaya tu pun kembang. Bila lepas nafas, dia kempis. Tarik nafas, dia kembang. Tak kisah kalau anda lepas nafas dia kembang, tarik nafas dia kempis, tak kisah. Tapi yang penting kalau nak ikutkan pergerakan, tarik nafas, perut buncit, so dalam tu berbola tu macam kembang. Angin tu warna merah ni kembang. Bukan angin penyakit, angin positif. Kemudian sambil membayangkan tenaga ini membawa bersamanya tenaga keberanian, semangat, stamina, kekuatan, kesihatan tubuh badan, positif, berani, adrenalin. Adrenalin ni maknanya kita punya berani, berani mencuba, adventurous, jadi bawakan dan neutralkan yang negatif dan menjadikannya yang positif. Okey, kita ulang, kita buat sama-sama. Kalam ta'awuz, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalam basmallah, bismillahirrahmanirrahim. Kita betulkan tempat duduk, kita dah ambil posture kan. Jadi kita letakkan tangan, luruskan tulang belakang, tundukkan sedikit. Langkah keempat, bernafas. Kini perlahan kita mulakan visual pada minda, membayangkan berbola cahaya merah mekar berkembang bersama tarikan dan hembusan nafas pada cakra dasar, pada cakra akar atau base chakra. So cahaya merah mekar berkembang. Dan kini semakin berkembang, anda melihat keseluruhan tubuh anda mengalir dengan cahaya kemerahan, umpama raksa yang mengalir dengan cahaya merah. So raksa daripada belikat naik perlahan-lahan, daripada tulang pinggul naik perlahan-lahan, umpama air merkuri ataupun raksa naik, dan cahaya merah itu terus naik dan berkembang. Tadinya berbola, kini berbentuk mengalir, umpama sungai-sungai ke seluruh hujung tangan dan kaki hingga ke seluruh anggota deria. Anda melihat cahaya merah di mana-mana dan semakin berkembang memenuhi ruang-ruang aura yang berada di sekeliling, semakin berkembang hingga akhirnya menyentuh ke setiap dinding-dinding yang berada di persekitaran anda. Dan anda rasa tenang, sehat, bertenaga, berstamina dengan frekuensi tenaga merah. Dan anda mendoakan tenaga ini kekal positif, menjanakan kehidupan yang positif untuk diri anda dan sentiasa bersedia
apabila anda memerlukannya lagi dan lagi untuk berbagai keperluan keberlangsungan hidup secara fizikal, secara minda dan secara spiritual. Rajin solat, tahan berpuasa, menahan diri lapar dan dahaga, menahan diri daripada nafsu-nafsu, menahan mata, menahan telinga, menahan gelora perasaan yang mungkin berkehendakkan sesuatu, dan menjaga dan berstamina untuk menjaga ibadah, menjaga bacaan-bacaan dan seterusnya, kekal positif sepanjang Ramadan dan sepanjang menjalani kehidupan. Itu saja, lakukan ini sekitar 5 minit sehari ataupun boleh selang-selikan dengan berbagai tips yang lain sebelumnya. Dan insya-Allah semoga anda mendapat manfaat yang berbagai daripada teknik ini, dan semoga ia menjadi sesuatu yang istimewa dalam menjanakan anda dan membongkar potensi anda menjadi seorang yang lebih berbeza daripada semalam. Hijrah diri jadi yang berbeza daripada semalam, buat lebih baik dan jadi yang lebih bagus daripada yang sebelumnya. Itu saja, sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.